Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Dukas edisi tengah hari 28 Julai 2021 bersama saya Fatin Syairah Rosdi. Tumpuan berita. Kesesakan yang berlaku di kaunter dan proses pengoperasian yang agak perlahan di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Miri mendapat perhatian daripada Menteri Bertanggungjawab Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shik. Susulan itu, beliau bersama pemangku residen bahagian Miri yang juga pemangku JPBB Miri, Jamali Busri telah meninjau dan mendapatkan maklumat terperinci daripada Ketua Pejabat JPJ Cawangan Miri, Maya Morshidi, di samping membincangkan jalan penyelesaian segera bagi mengatasi masalah tersebut. Sebelum saya masuk, ramai yang tunggu di luar. Saya ada juga temu juga mereka, tanya mereka kebanyakan yang hendak ada anak pembaharuan lesen, pendaftaran kereta, ada juga nak bayar road tax, kerana ada kata mereka sudah road tax sudah expire bulan April. Ada juga driving license juga April. Jadi mereka ini baru pasti walaupun kita sudah panjangkan hingga 30 September. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual selepas mengadakan tinjauan di pejabat JPJ Cawangan Miri pada Isnin. Difahamkan ketika ini hanya 5 kaunter sahaja dibuka dan masa operasi secara tunai dari jam 9 pagi hingga 11 pagi menghadapi kemudahan internet yang perlahan menyebabkan pengoperasian kaunter tidak lancar. Walau bagaimanapun, transaksi secara online atau e-payment masih dapat dilaksanakan selepas pukul 11 pagi sehingga 4 petang. Dalam pada itu, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak mencadangkan kepada JPJ Sarawak untuk mengadakan program outreach mobile menerusi kaunter bergerak ditempatkan di pejabat-pejabat daerah bagi memudahkan urusan pembaharuan lesen memandu dan cukai jalan penduduk di kawasan luar bandar. Dan JPJ Sarawak untuk mengadakan di outreach program iaitu mobile, iaitu ini bergerak supaya mereka boleh pergi ke daerah, bisa juga boleh tetapkan tarikh dan masa pergi ke daerah supaya mereka dari daerah tak payah datang ke diri sini untuk buat renew driving license dan juga road tax yang boleh tak? Berita seterusnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Abdullah Saidul, telah menyampaikan bantuan input pertanian kepada 4 orang pekebun kecil di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semop pada Isnin. Beliau yang juga Menteri Muda Had Ehwal Korporat dan UKAS memberitahu bantuan tersebut merangkumi peralatan pertanian dengan jumlah keseluruhan bernilai RM18,860. Penerima bantuan melibatkan 3 orang pekebun kecil dari Kampung Penipah dan seorang pekebun dari Kampung Salah Kecil. Selanjutnya, Jabatan Pertanian Sarawak telah mengambil pendekatan membuat kacukan kerbau tempatan dan kerbau sungai yang dikenali sebagai murah memandangkan industri kerbau di Sarawak tidak begitu besar. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah, Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, menerusi kaedah kacukan kedua-dua kerbau ini membolehkan kerbau spesies murah mempunyai saiznya lebih besar dan banyak daging. Berikut menurut beliau semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke stesen penternakan kerbau Batu Danau pada Isnin. Ujarnya lagi, kerbau murah ini akan diagihkan kepada penternak melalui sistem natat yang telah bermula sejak rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Adun Bukit Kota menambah, pengenalan sistem natat sebelum ini telah berjaya meningkatkan populasi kerbau di Sarawak terutamanya di bahagian Limbang. Untuk itu, Kerajaan Sarawak akan meneruskan sistem natat pada RMK-12 dan telah pun mendapatkan peruntukan sebanyak RM10 juta dari Kerajaan Persekutuan dengan mensasarkan 50 orang penternak. Kerajaan Sarawak juga akan menambah baik infrastruktur sedia ada seperti di Maradang, Lawas dengan peruntukan sebanyak RM9 juta dan keduanya di Batu Danau dengan peruntukan RM1 juta. Menjelang 2030, Kerajaan Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 12,000 ekor kerbau diternak di Sarawak. Berikut pula, penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu bakal menikmati manfaat daripada beberapa projek pembangunan termasuk 2 projek mega.
Menurut Adun Tanjung Datu, Dato' Ahmad Jamilah Anu, dua projek mega itu masing-masing sedang dilaksanakan dan telah siap pembinaannya dengan peruntukan keseluruhannya RM2 juta. Katanya ketika meninjau projek bersama agensi pelaksana Majlis Daerah Lundu pada Isnin, dua projek mega itu ialah projek Engineering Works for the Safety Closure of All Dam Site di Kampung Setunggang, Melayu, Lundu. Projek ini termasuk Pusat Pembinaan Pemulihan Orang Kelainan Upaya OKU di Lot 94 dan 95 Jalan Sekambal, Lundu dengan peruntukan RM1.5 juta. Projek ini termasuk Pusat Pembinaan Pemulihan Orang Kelainan Upaya OKU di Lot 94 dan 95 Jalan Sekambal, Lundu dengan peruntukan RM1.5 juta. Satu lagi projek pembangunan melibatkan projek transformasi luar bandar RTP Dataran Tapak Jualan Pekan Lundu dengan peruntukan RM150,000 telah siap. Projek tersebut termasuk membuat kios sebanyak 10 buah dengan harga seunit RM6,200 untuk peniaga-peniaga kecil di Lundu. Menurut Dato' Ahmad Jamilah, memandangkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP masih berkuat kuasa, operasi perniagaan kios dilaksanakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP sedia ada. Adun Tanjung Datu itu turut meninjau projek menaik taraf jeti dan rem di Kampung Pugu, Lundu yang telah siap 90% dengan kos pembinaannya berjumlah RM600,000. Di Dun Kedu, seramai 106 orang penduduk dari 10 kampung menerima bantuan bekalan makanan menerusi program ziarah UKAS di Kampung Paon, Sungai Rimu, Bakung pada Isnin. Antara kampung terlibat adalah seperti tertera. Simbolik penyerahan disempurnakan oleh Adun Kedu, Martin Ben kepada ketua kaum dan tuai rumah yang mewakili penerima bantuan dari kampung masing-masing. Dalam ucapan ringkasnya, Martin merakamkan penghargaan kepada UKAS di atas penganjuran program berkenaan yang menyasarkan bantuan kepada golongan warga emas. Seterusnya, seramai 400 individu telah menerima suntikan vaksin COVID-19 dos kedua jenis Sinovac pada Isnin, menjadikan jumlah keseluruhan mereka yang melengkapkan kedua-dua dos di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Sri Pantu seramai 4,784 orang. Kebanyakan penerima terdiri daripada warga negara Indonesia yang bekerja di ladang sawit milik syarikat Golden Fam dan Winsam Pelita di kawasan Pantu, Ubah dan Gua. Secara keseluruhannya, program vaksinasi berjalan dengan lancar dan terkawal. Turut membantu menjayakan program vaksinasi ini ialah Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM yang memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi bagi menghindari penularan COVID-19. Beralih ke laporan COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Selasa memaklumkan sebanyak 405 kes positif baharu telah dikesan di 24 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 74,747 kes. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut. Turut dimaklumkan, 2 kes kematian baharu direkodkan membabitkan seorang wanita warga emas dan seorang lelaki warga negara Indonesia dengan kedua-duanya mempunyai latar belakang penyakit kronik. Sehubungan dengan itu, daerah sebawah kini berstatus hijau manakala daerah terbedu kembali ke status kuning. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak juga mengisytiharkan penamatan 5 kluster seperti tertera. Ini menjadikan jumlah kluster yang masih aktif setakat ini adalah 81 kluster. Dalam pada itu, berikut merupakan lokasi yang diputuskan JPBN Sarawak berhubung pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD.
sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syaira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.